عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan bincangkan surah Al-Anfal. Boleh ambil di depan ya, dalam kotak warna kuning tu. Kita pilih surah Al-Anfal untuk mendapatkan suasana Ramadan. Surah Al-Anfal diturunkan pada 17 Ramadan. Pada untuk beberapa potong ayat, bukan semua ayat ya. Ketika mana berlaku perang Badar. 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Kalau di Madinah selepas hijrah, ayat tu biasanya berkenaan dengan hukum hakam ya, dengan situasi masyarakat Madinah yang mana Nabi SAW sudah menjadi ketua negara. Jadi ayat-ayat dia begitu Dan kalau di Madinah kita kena merasakan Nabi sudah menjadi ketua negara dan dia sudah mempunyai kekuatan. Kalau di Mekah, Nabi dan orang Islam ditindas ya, beribadat secara menyuruh-nyuruh. Nabi dicerca, dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Hari ini kita masuk cerita perang lah. Tapi bukan semua dalam cerita surah Al-Anfal ni perang. Al-Anfal itu sendiri maknanya apa? Harta rampasan ya. Kalau kita nak cari perkataan Al-Anfal ni macam mana? Dalam kamus, apa yang kita kena potong? Kalau kita biasa menggunakan biasa dengan pattern jamak taksir, kita akan tengok pattern dia ialah pattern af'al. Contohnya asma. Asma jamak kepada apa? Jamak kepada ismun. Satu nama dipanggil ismun. Kalau jamak dia asma. Begitu juga kalau fi'lun, fi'il. Apa makna fi'il? Jamak dia ialah af'al. Ya? Kalau mislun atau masalun, apa makna masalun? Perumpamaan atau permisalan, jamak dia atas pattern ni akan jadi amsal. Ini pattern-pattern jamak taksir adalah sebegini ya. Amsal, af'al, asma, amsal. Lagi? Misal kata kita dah tak terkenang lah. Itu yang terkenang Jadi bermakna kalau kita nak cari perkataan af'al, apa punca perkataan dia? Fa'ala. Kalau asma sama'a. Kalau amsal masalah. Kalau al-anfal nafala. Okey, cuba tuan-tuan cari perkataan nafala dulu punca perkataan dia. Kemudian cuba cari perkataan al-anfal.
anfala. 4-3-3 dah dapat dah. 4-3-3 sebelah kiri. 4-3-3 sebelah kiri. Nafalun. Jumpa tak? 2-4-6. Baris yang ke-6 daripada atas, kolom sebelah kiri. Nafalun. Okey, boleh ambil surah Al-Anfal di depan ni. Kakak-kakak dan abang-abang yang baru sampai. Di sebelah Jamil. Kalau Jamil nak kuruskan badan, pergilah rumah. Nanti mengantuk duduk sini. Okey. Nafal, makna apa? Harta rampasan perang. Dia juga disebut nifal dan juga anfal. Itu semua makna sama Nafal, nifal dan anfal. Jadi kalau di sini dia tidak menyatakan secara jelaslah apakah dia tu jamak ataupun mufrad sebab dia samakan dia Jadi saya pun, tapi kalau ikut pattern dia, af'al, anfal, asma, amsal, dia adalah pattern jamak taksir. Fi'lun, af'al, nafal, anfal. Apa ni? Ini ismun. Ismun, asma. Ni amsal, masalun jadi amsal. Okey. Okey, tuan-tuan, perkataan pertama yang kita maklum dulu ialah perkataan ka. Maknanya tuan-tuan, dhamir muttasil, engkau. Untuk lelaki ke perempuan? Untuk lelaki. An, haraf jar, apa maknanya? Tentang. Di sini tentang lebih sesuai lah. Kemudian anfal kita dah tahu makna tadi, iaitu harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni diperolehi kalau menang lah. Kalau kalah, kita punya harta yang kena rampas pula. Okey, lagi satu cerita harta rampasan perang ini pada umat terdahulu tak boleh ambil. Tetapi dihalalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bila kita perang dengan orang kafir, kita menang dan segala harta rampasan perang itu halal. Nanti akan ada hukum dia. Maknanya bagi 4/5 daripada harta rampasan perang itu ialah untuk pejuang mujahidin dan 1/5 itu digunakan pada zaman Nabi untuk Allah dan Rasul atau kepentingan orang-orang Islam. Okey, seterusnya perkataan ni macam mana sebut satu-satu ni? Ul. Dia adalah fi'il amar tetapi bila disambungkan dengan mati maka hidupkan yang pertama. Ul. Jadi uli. Okey. Apa makna ul? Katakanlah. Mesti sebut dhamir dia. Cuba tengok. Oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Fi'il amar. Boleh jalankan fi'il amar sekejap. Diagram warna kuning. Kuning, fi'il amar yang bermula ujung dia baris mati. Cuba jalankan anta. Ada lagi tak? Takut Ramadan ni hilang pula dia. Okey, anta qul. Apa maknanya? Katakanlah oleh engkau. Antuma. Yang itu kembalikan semula waw dia. Kalau anta qul, kalau antuma qula. Sebab dia dihilangkan sementara. Sebab tak boleh nak panjangkan qul. Asalnya kalau fi'il mudhari' dia apa? Qala, fi'il mudhari' dia yaqulu. Maksudnya qul. Tapi dia tak boleh dalam bahasa Arab macam tu. Satu sebutan yang tidak ada hujung dia nanti. Qul. Dia tu pendekkan qul. Tetapi kalau antumah kembalikan semula waw dia. Okey, cuba jalankan anta qul. Antuma. Antum. Qulu. Anti.
dia tak boleh dah qul. Dia akan jadi macam ni semula. Qulna. Qulna. Apa makna qulna? Katakanlah oleh antunna. Apa makna antunna? Kamu semua perempuan. Sihat tak tuan-tuan dan perempuan? Itu fi'il madhi. Qala. Itu kalau fi'il madhi bunyi dia qala. Macam ni. Cuba jalankan fi'il madhi. Okey, cuba jalankan huwa qala. Huma. Hum. Barulah jadi. Apa makna qalu? Mereka semua telah berkata. Okey, cuba jadikan hiya. Hiya qalat. Huma. Hunna. Dia tak boleh jadi qalna, tak. Dia akan jadi terus pendek. Qulna. Fi'il madhi qulna. Dia ada serupa, rupa dia macam fi'il madhi antunna. Qul fi'il amar antunna qulna juga. Ni fi'il madhi. Apa makna qulna? Fi'il madhi hunna. Mereka semua perempuan telah berkata. Tapi bila dah dapat hunna, fi'il madhi sampai ke bawah sama aja. Qul, okey, anta qulta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, qulna. Ya, kami telah berkata. Qulna. Okey, tuan-tuan, kita terus perkataan Al-Anfal, maknanya harta rampasan perang. Li, bagi, untuk, Allahi, wa ar-rasuli. Ar-rasul berapa wa rasul? Satu. Bila alif lam ni menunjukkan rasul, itu bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam tu sudah menunjukkan. Saya kata kalau kita nak kata Rasulullah bersabda, macam mana? Qala. Sama ada kita nak kata qala rasul. Kenapa bagi depan? Qala fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Rasulu, sebab tu dia bagi depan. Qala Rasulullahi. Kenapa bagi bawah? Lepas haraf jar ke mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih. Susah nak jawab macam ni kan? Kalau tahu ni, kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Dia mesti jadi mudhafun ilaih. Tak apa, kita main-main macam tu sampai biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak nak sebut Rasulullah, kita akan kata qala ar-rasul. Dia bagi depan. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Al itu sudah menunjukkan yang sudah berada dalam pengetahuan kita. Ya. Alif lam ni, bila kita jumpa alif lam, dia memberi dua petunjuk lah. Maknanya itu tu, sama ada itu tu sudah ada dalam kepala kita. Siapa lagi Rasul tu? Mesti Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad. Ataupun alif lam ini, iaitu yang baru disebut tadi. Kita tak nak, saya kata, Ja'al Ustaz Rushdi ila al-qa'ah. Apa makna al-qa'ah? Dewan. Dewan ini. Al-Ustazu yudarrisu al-lughat al-arabiyyah. Al-Ustazu. Apa maknanya? Ustaz itu. Alif lam tu, dia tak nak sebut dah Rushdi tu sebab baru sebut tadi. Dia terus sebut al-ustazu yudarrisu, dia mengajar bahasa Arab. Tak payah sebut Ustaz Rushdi sampai 10 kali. Sebut al saja. Macam kataan Rasulullah boleh ditukarkan ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Begini juga dia tidak sebut ulil anfalu lillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alif lam
Islam tu sudah, ini sudah maklum di dalam kepala orang-orang beriman. Ni. Lagi satu, dah tak ada Nabi dah ketika tu kan. Sebab Nabi Muhammad Nabi yang akhir. Hari ni baru timbul. Okey, seterusnya fa maka. Perkataan ini sangat biasa kepada orang yang tak tertidur dalam khutbah Jumaat lah. Mungkin orang perempuan tak biasa, orang lelaki biasa. Takut Alhamdulillah kata khatib. Terus tak sedar. Dia tak dengar lah ni. Ittaqullah ni. Tapi dia cantiknya perkataan ini, pecahan dia agak menarik lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena buka buku lah. Sebab dia haraf illah. Waqayati. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat 208 Muka surat 208. Oh, ini waqa tu saja. Sorry tuan-tuan. Ini 177. Itu menarik juga, tapi tidak berkenaan. Ada, kita tak apa bincang muka surat 208 lagi sebab menarik. Sebab itu doa-doa kita kadang-kadang kita tidak perasan. Macam mana fi'il madhi dia bunyi? Waqa 208. Waqa, dia telah memelihara. Waqa. Okey. Fi'il mudhari' dia bunyi macam mana tuan-tuan? Ini madhi. Mudhari' dia yaqi. Macam tu kan? Apa makna yaqi? Dia sedang atau dia akan memelihara. Betul kan? Cuba jadikan fi'il amar. Jangan jadikan daripada huwa, daripada anta. Fi'il amar. Ya tuan-tuan, jumpa tak fi'il amar daripada anta? Dia akan jadi ki. Nampak? Pendek je tu. Apa makna ki? Peliharalah oleh fi'il amar mesti bermula daripada anta lah. Ki. Ki Cuba tengok pecahan fi'il amar tu. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il amar daripada anta turun ke bawah. Lain fi'il amar. Okey, anta ki. Antuma. Kia. Antum. Anti. Ki. Antuma. Kia. Antunna. Kina. Dia pendek. Sebab bila kita nak mematikan haraf illah, ni haraf alif atau waw atau ya, dia dah mati ni. Macam mana mematikannya? Buang Sebab tu 3 ki. Inilah doa kita. Macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni tak boleh panjangkan. Kalau wakina itu suruh perempuan. Peliharalah oleh engkau wahai perempuan. Tetapi kita baca ki. Fa'il dia siapa? Fa'il dia Dhamir anta. Anta tu siapa? Allah. Peliharalah oleh engkau ya Allah. Mana maf'ul bihnya? Nah, dhamir muttasil kan? Inilah maf'ul bih. Cuba terjemahkan semula. Saya ambil sini doa kita tu. Cuba tuan-tuan sedar sikit dalam doa tu bahawa ya itu dah dibuang daripada waqa yaqi ki saja. Apa makna wa? Ki. Peliharalah oleh engkau ya Allah. Anta tu ya Allah. Na kami. Itulah dhamir muttasil. Bila dhamir muttasil dengan fi'il jadi apa? Maf'ulun bih. Jangan keliru Mesti dia yang kena lah. Maf'ul bih kan? Betul Tuan-tuan macam tak makan je ni.
terjemahkan di na akan kami azab akan azab api neraka, azaban nari. Kenapa dia bagi atas tadi? Maf'ul bih kedua. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Ini sambunglah. Dah tak dapat tidak. Azaban nar. Cuba bariskan an-nar. Ru'ira. Kenapa ri? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih memang bagi bawah tapi sebab kita waqaf, kita tak nampak baris dia. Wa qina azaban nar. Benar azaban nar. Ini tak ada kaitan dengan kita ni, tapi dah terjumpa saya cerita jugalah Begitu juga kalau kita baca surah Al-Tahrim, kita akan baca ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya? Ya. Ini tadi cuba terjemahkan. Peliharalah oleh apa dhamir dia tadi? Antum. Dia ya anfusakum. Fa'il ni siapa? Antum. Antum tu siapa? Kamu. Ialah siapa dia? Bukan. Manusia. Orang yang beriman. Peliharalah oleh kamu semua wahai orang yang beriman. Sebab tu ya ayyuhallazina amanu. Ya. Mana maf'ul bih dia? Anfusa. Kan bagi atas maf'ul bih. Peliharalah oleh kamu akan diri. Ini isim maf'ul bih, isim bagi atas. Dia tak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf macam biasalah. Asalkan saya tak muak nak bertanya, boleh lagi. Mana mudhafun ilaih dia? Mestilah dhamir muttasil dengan apa tu? Dengan isim. Anfusakum wa ahlikum nar. Dia daripada perkataan ki, antuma kia, antum. Masih lagi tak menyangkut situ Untuk perkataan kita ni ada disebut di dalam buku kita, muka surat 249 249. Boleh ke jam Boleh. Apa ni clear? Agaknya. Ada lagi. Buku ni. Ni tak. Oh ni. Boleh. Boleh Sebab tak ada pakai mikrofon Okeylah, cubalah. Okey, ni kita punya muka surat 249. Cuba fi'il madhi dia macam mana tuan-tuan? Ittaqi. Walaupun perkataan ni agak susah, tapi dia banyak, kita tak boleh elak dah tak boleh lari pada perkataan ni. Apa makna ittaqa? Dia telah bertakwa. Tapi dia punya punca perkataan daripada ini sefer 7 ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak cari, mesti kembali kepada sefer 1. Fi'il madhi dia yang tadi, yang kita bincang tadi, waqaf. Tetapi bila jadi sefer 7, memang agak leceh sikit sebab haraf illah. Dia haraf illah dia dua, pada waw dan pada ya. Sebab tu bila fi'il amar, tinggal dia seketul je. Nak potong waw, potong ya, tinggal ki. Okey. Dia sedang bertakwa atau akan bertakwa. Fi'il amar bunyi macam mana? Daripada anta. Cuba tengok fi'il amar daripada dhamir di anta. Apa yang dipotong tu? Ni sepatutnya ya ada kan? Kita matikan. Sepatutnya pattern dia ifta'il. Cuba tengok pattern fi'il amar. Ifta'il. Sepatutnya macam ni pattern dia untuk sefer 7. Ifta'il. Macam mana kita nak matikan ya, iaitu dengan buang. Sebab tu ittaqi.
Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan ittaqi. Bertakwalah oleh engkau. Inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, engkau, fa'il dia Tomer Anta tu Mu'adz bin Jabal. Mana maf'ul bih dia? Allah. Bagi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Ittaqillah. Okey. Ittaqillah. Ya Mu'adz, haitsuma kunta. Makna haitsuma, di mana sahaja kunta engkau telah berada. Ini daripada kana kana. Cuba jalankan kana. Huwa kana. Huma kana. Fi'il madhi ya. Hum kanu. Mereka telah atau mereka telah berada. Hiya kana. Huma hunna kunna anta inilah kunta. Cuba terjemahkan semula. Ittaqi, engkau wahai Mu'adz, Allah kepada Allah. Itu terjemahan moden. Terjemahan tua akan Allah. Haitsuma, di mana sahaja kunta engkau anta engkau telah berada. Okey, mari kita jalankan ni fi'il amar ni. Fi'il amar, tengok buku tuan-tuan, sebab dia sakit. Dia tidak dapat, untuk baru-baru belajar tak boleh guna diagram kuning kalau untuk yang sakit-sakit tu kena biasakan dulu. Okey, cuba tengok pecahan fi'il amar daripada anta. Muka surat kita 249 betul? Okey, cuba jalankan. Anta ittaqi. Antuma. Dapat tak? Kembalikan semula ya yang sudah hilang. Tadi ki jadi kia. Ini ittaqi jadi ittaqiya. Antum? Dia tak jadi ittaqiyu. Tak. Sebab susah nak disebut. Dia terus jadi ittaqu. Ni dia. Okey, semula. Anta ittaqi. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ittaqina. Apa makna ittaqina? Bertakwalah oleh kamu semua perempuan. Ittaqi. Okey tuan-tuan, masih lagi mencari perkataan yang senang-senang dulu. Allah wa dan sebenarnya tahu tak apalah, nanti kita bincanglah. Zata, tuan-tuan tahu mana zata, zatu, zati? Yang mempunyai. Ini ada disebut. Mari kita tengok sekejap lah. Rasanya kita belum pernah. Dia di kawasan apa yang dikatakan Asma'ul Khamsah. Muka surat 61. Muka surat 61. Jumpa tak? Pernahkah kita bertemu dengan dia ni? Pernah Bulan 2 tu. Oh, bulan 2. Ada catatan dia lah. Oh, bagus. Ini pegawai ni. Tak boleh nak tiga sudah. Okey. Dalam bahasa Arab ada 5 perkataan dia ni special hukum dia. Apa yang dia panggil al-asma. Apa makna al-asma? Nama-nama. Al-khamsah.
yang 5. Ya. Iaitulah abun, maknanya akhun, saudara. Famun, hamun, zu, yang mempunyai. Itu sahaja 5 perkara. Tapi tak termasuk dalam surah Al-Anfal ni. Dia punya adik-beradik je masuk. Tapi yang Asma'ul Khamsah ini sahaja. Kalau Asma'ul Khamsah ini dia nak berbaris di depan, dia menggunakan waw. Baris depan, isim bagi depan ada berapa sebab tuan-tuan? Yang purple dulu tu suatu ketika dahulu. Cuba tengok. Isim marfu' 6 Okey. Apabila dia berada pada kedudukan 6 ni, mubtada ke khabar ke isim kana ke khabar inna ke tu, dia bagi depan dia dengan waw. Ada tak tanda alamatur raf'i dengan waw? Ada tak? Jumpa tak? Alamatur raf'i. Waw, jumpa tak? Itulah dia waw. Contohnya kalau abun akan bertukar Abu. Sebab tu kita baca Abu Bakrin. Ya. Okey. Kalau akhun akan bertukar Akhu. Dia takut waw kalau nak bagi depan. Ya. Tadi abun tadi dia tak masuk Asma'ul Khamsah sebenarnya. Dia bagi depan ada waw baru jadi. Kalau famun jadi cuba tengok betul-betul. Fu. Ya. Fu. Dan kalau ipar hamun akan jadi hamu. Dan kalau zu dia akan jadi ya, zu lah. Sama wow. Okey, perkataan ni biasanya akan bersandar lah. Dia mesti jadi mudhaf lah tuan-tuan. Kalau ayah engkau, dia akan jadi apa? Abuka. Saudara engkau, akhuka. Mulut engkau, fuka. Ipar engkau, hamuka. Tapi yang mempunyai engkau tak ada. Cari perkataan lain. Yang mempunyai harta akan jadi zu malin. Dia akan jadi zu malin. Baris bawah sebab mudhafun ilaih lah. Kalau yang mempunyai ilmu zu ilmin. Dia mempunyai anak zu auladin, zu ibnin. Yang mempunyai rumah zu baitin. Semua perkataan kepunyaan tu boleh sandarkan dia. Ini tapi zu ni adalah untuk seorang lelaki. Okey, ini untuk bagi depan lah. Kalau bagi atas, abu akan jadi abaka, akhaka, faka, hamaka, za ilmin. Saya kata. Kalau nak bagikan atas, kalau bagikan bawah, abu akan tukar kepada ya. Abika, akhika, fika, hamika, zi ilmin. Contohnya. Okey, tuan-tuan, yang saya nak tunjukkan ni sebenarnya muka surat 62. Muka surat 62, perkataan zu tu boleh nak tanya sikit. Ni. Kalau ada budak tu ni nak bagi kat bapak dia dah. Mari kat abi ke, mari kat abu ke, mari abi. Kalau dia panggil abi, abu yang macam abu ke abi ke ya? Abah kan? Abah. Itu bab lain langsung bang. Itu hanya perkataan abun. Ni abun nak ditukarkan kepada ayah saya. Ayah kepada saya. Ayah saya akan jadi apa? Abi. Ini sampai kiamat macam ni je bang. Abi. Kalau dia panggil anak, mari kat abi dia boleh begitu ke? Betul. Abi. Ini tidak berkait dengan Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah dia misal kata abu. Okey, abu. Perkataan tu ayah. Ayah kepada siapa? Ayah kepada Muhammad. Abu Muhammadin. Dia akan jadi mudhaf ilaih. Ya. Ayah kepada Muhammad ialah seorang guru mu'allimun. Ini baru jadi Asma'ul Khamsah. Ini bapa aku ni tak masuk lah. Ya, saya tanya sikit. Kalau apa bahasa Arab, orang Arab
Kalau dia nama dia lah, dia ambil daripada nama anak dia yang sulung. Kalau anak dia nama Muhammad, dia jadi Abu Muhammad kan? Ya. Dia Kalau akan anak jadi dia bernama Fatimah, Abu Fatimah. Abu Fatimah. Nama dia tu. Macam saya Ahmad Tamiri, namanya nama apa? Abu Fatimah. Boleh panggil gitu? Abu Fatimah boleh? Panggil saya Abu Fida. Anak saya nama Fida. Abu Abdullah. Anak saya Abdullah, tapi susah. Biasa sebut pada anak sulung. Kalau nak sebut semua, susah orang nak panggil saya. 9. Abang lagi tua. Abang berapa, Mas? Baru 10. Baru 10. Alhamdulillah. Okey, ini maknanya kalau dia ini mubtada, bagi apa mubtada? Mubtada bagi apa, tuan-tuan? Kalau kita nak jadikan dia mubtada, misal kata Abu Muhammadin, ayah kepada Muhammad ialah seorang guru. Ini akan jadi khabar. Okey, ini kalau dia bagi depan contoh dia. Kalau baris bawah, biasa isim bagi bawah, kenapa? Lepas huruf jar. Okey, saya kata akhaztu. Apa makna akhaztu? Aku telah mengambil al-qalam. Apa makna al-qalam? Pen ini min daripada Abu Muhammad. Macam mana? Dia lepas huruf jar, dia akan jadi min Abi Muhammadin. Tengok dia telah bertukar jadi Abi. Ini Abu sebab dia mubtada. Ni lepas huruf jar baris bawah guna ya. Maf'ul lebih biasa bagi apa? Atas. Okey, contoh ra'aitu. Ini contoh Ustaz Rusdi asli ra'aitu saja. Apa makna ra'aitu? Aku telah melihat. Fa'il dia siapa? Dhamir. Ana. Akulah yang melihat, ya. Aku melihat ayah Muhammad. Macam mana? Maf'ul lebih bagi apa? Atas. Macam mana? Aku melihat ayah Muhammad. Dia akan jadi Aba Muhammadin. Tengok ni. Dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Atas. Bagi atas dia dengan alif. Ini lepas huruf jar baris apa? Baris bawah. Maka baris bawah dengan ya. Kemudian mubtada sepatut bagi apa? Bagi depan. Kalau bagi depan dengan wow. Boleh kiaskan semua perkataan dalam Asmaul Khamsah tu begitu. Ya? Saya kata perkataan kedua, Hamu Muhammadin. Ipar Muhammad ialah seorang guru. Akhadtu al-qalam min ipar Muhammad, Hami Muhammadin. Ra'aitu Hama Muhammadin. Aku lihat ipar kepada Muhammad. Boleh? Kalau saudara pula, cuba. Aku Muhammadin muallimun. Abang Muhammad adalah seorang guru. Akhadtu al-qalam min saudara Muhammad, akhi Muhammadin. Abang kepada Muhammad. Aku melihat abang Muhammad. Ra'aitu akha Muhammadin. Okey, dah. Yang sebenarnya belum cerita lagi yang saya nak cerita. Baru melayan soalan, abang. Abi itu tidak berkenaan. Abi itu makna bapa aku je. Dia kekal macam tu je. Okey, tuan-tuan, cuba tengok muka surat 62. Kalau seorang lelaki yang mempunyai itu zu, jumpa tak? Itu bagi depan dia zu. Kalau bagi atas dia za. Jumpa tak? Kalau bagi bawah dia zi dengan ya tu. Okey, masalah dia kalau dua orang lelaki yang mempunyai, dia akan jadi zawa. Zawa jumpa tak? Dua tu. Itu makna zawa tu dua orang lelaki yang mempunyai. Kalau dua orang lelaki yang mempunyai ilmu, zawa ilmi. Itu kalau dia baris depan. Kalau baris
dia zawai. Jumpa tak zawai? Apa makna zawai? Sama juga. Dua orang lelaki yang mempunyai. Ini ada dalam Quran dan biasa orang salah baca. Salah baca dalam surah At-Talaq. Wa ashhidu zawai adlim minkum. Wa ashhidu, persaksikanlah oleh kamu zawai. Apa makna zawai? Akan dua orang lelaki. Biasa orang sebab dia takut nak baca, dia baca zawa. Tapi dalam yang sebenarnya mengikut tanda Rostam Osmani sudah betul dah. Tuan-tuan cuba tengok nanti surah Tahrim. Kadang-kadang ada orang membaca At-Talaq. Surah At-Talaq. Kalau macam ni dia baca zawa kan. Tetapi dalam kita punya mushaf, kalau tanda dia bulat ke? Bulat kalau rasanya. Cuba kalau tuan-tuan ada Quran boleh buka lah. Surah At-Talaq. Okey, ayat yang kedua. Adakah? Kalau tak ada, tuan-tuan tengok papan putih tu zawai. Kalau dalam Rostam Osmani dia akan tanda mati macam ni, tanda mati. Bermakna hendaklah dibunyikan macam mana? Zawai. Bukan zawat. Sebab makna zawai di sini ialah dua orang lelaki yang mempunyai. Nanti cuba cek tadarus nanti. Cuba tengok ayat yang kedua siapa ada Quran lah. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ. Persaksikanlah akan dua orang lelaki yang mempunyai keadilan. Dua orang lelaki yang memiliki keadilan. Zawai adlin. Baca dia ialah zawai. Sebab dia dengan menggunakan ya tu zawai. Sebab dia dia bagi atas nanti. Okey. Jamak kepada zu apa tuan-tuan? Muka surat kita tu. Muka surat 62 tu. Dia yang sebenarnya zawu sepatutnya kan. Tapi dalam Quran dia tak ada perkataan zawu. Dia terus guna ulu. Fattaqullaha ya ulil albab. Itu kalau uli itu kalau dia bagi bawah dan atas sebelah dia tu. Apa makna ulu? Samalah. Orang-orang lelaki yang mempunyai. Okey, tuan-tuan. Okey. Itu kalau lelaki. Cuba semula tuan-tuan yang guna bagi depan saja Kalau seorang lelaki yang mempunyai zu. Okey, kalau nak sandarkan kepada ilmu, zu ilmin. Bagikan bawah tanwin Okey, seorang lelaki yang mempunyai ilmu. Zu ilmin. Dua orang lelaki yang mempunyai ilmu. Zawa ilmin. Orang-orang yang lelaki yang mempunyai ilmu, dia tak panjang u dia tu. Biasa disebut dalam Quran pendek. Ulul ilmi. U tu tak panjang. Lu tu kalau wakaf panjang lah. Dia tanda bulat tu. Ulu. Fattaqullaha ya ulil albab. Kalau seorang perempuan yang mempunyai ilmu, turun ke bawah. Zatu. Itu kalau bagi depan lah. Kalau bagi atas zata, bagi bawah zati. Seorang perempuan yang mempunyai ilmu, zatu ilmin. Dua orang perempuan yang mempunyai ilmu, zawata ilmin. Orang-orang perempuan yang mempunyai ilmu, ulatu. Dia tak sebut zawatu. Perkataan yang digunakan dalam Quran ialah ulatu. Seperti mana dalam surah At-Talaq juga kalau tak silap, wa ulatul ahmali ajaluhunna wa ulatu. Apa makna ulatu? Yang perempuan yang punya
Orang-orang perempuan yang mempunyai ahmal, iaitu kandungan. Dalam surah Talak tu, macam mana nak kira dia punya iddah kalau diceraikan? Sebab dia tak ada haid dah. Ya? Kalau ada haid dikira daripada suci dia. Tapi kalau dia mengandung, perempuan-perempuan yang mempunyai kandungan, macam mana nak kira dia punya iddah? Itu ulatul ahmali, perempuan-perempuan yang mempunyai kandungan. Okey, yang saya nak tunjukkan kat tuan-tuan ni je lah. Apa makna zata? Perempuan yang punya. Seorang perempuan yang mempunyai. Tapi ni bukan perempuan punya kisah lah. Cuma yang saya cuma nak mengungkitkan macam mana punca perkataan zat ini. Dia ialah daripada orang perempuan yang mempunyai. Tapi ini tidak berkait dengan perempuan apa ya. Berkait dengan harta rampasan perang. Baini makna apa? Baini, baina, bai. Di antara. Di antara. Kum. Kum, dhamir muttasil. Kum. Kamu semua. Wa. Dan. Ini perkataan biasa lah tuan-tuan Kamu. Ati'u. Fi'il apa ni? Amal. Fi'il amar. Apa dhamir dia? Cuba tengok fi'il amar yang dhamir dia ada waw alif di hujung. Fi'il amar tak ada hum. Antum. Antum. Cumanya dia ni pun ada masalah harf illah juga. Kalau anta dia akan jadi apa tuan-tuan? Dia jadi pendek je. Atif. Apa makna atif? Taatlah oleh engkau. Kalau antuma? Taat oleh kamu berdua lagi. Macam mana bunyinya? Ini dia tak akan ada ati'ah. Dia ati'ah. Ada ya dikembalikan semula. Ya? Okey, cuba jalankan. Dalam buku kita pun ada, tapi penat dah buka buku terus. Ya? Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta ati'. Antuma. Antum. Ati'u. Ati'u. Antum. Anti. Ati'i. Antuma. Antunna. Dia tak boleh ati'na. Tak. Terus bacakan ati'na. Ta'ala oleh kamu semua wahai orang perempuan. Okey. Ini semua perkataan kita biasa. Allah wa rasulahu. Makna apa? Rasulnya. In jika kuntum adalah kamu semua adalah kamu semua. Memang dia tak stabil dia punya terjemahan. Tadi ittaqillaha haitsuma kunta, tadi kamu telah berada. Ini kamu adalah dia tinggal. Mukminina, orang-orang yang beriman. Jadi semua perkataan kita tahulah, no? Ada yang kita tak tahu. Ini cakap Melayu sebenarnya. Daripada perkataan apa kalau nak cari dalam kamus tuan-tuan? Sa'ala. Sa'ala cakap Melayu. Soal. Iaitu soal. Okey. Dahlah. Tapi ini fi'il madhi dia bunyi sa'ala. Tak payah tengok kamus. Fi'il mudhari' dia akan yas'alu. Kalau masdar dia akan jadi kalau kita tengok kamus dia akan bagilah cakap Melayu. Soal. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan fi'il madhi ini. Sa'ala. Dia telah bertanya. Yas'alu. Dia sedang bertanya. Su'alun. Bertanyaan. Persoalan. Soalan ni, ya. Tapi untuk kita punya ayat dalam surah Al-Anfal membincangkan kata yas'alu fi'il mudhari'. Okey, cuba jalankan sekejap fi'il mudhari'. Huwa yas'alu. Huma yas'alani. Hum
dia tuan-tuan? Hum. Fa'il dia ialah hum. Hum ni siapa? Bumi orang Islam. Inilah kalau ikut ayat diturun di dalam perang Badar, setelah Nabi SAW menang dalam perang Badar, banyak harta-harta orang kafir Quraisy tertinggal di situ dan diambillah. Sebab Abu Jahal dia datang dalam perang itu dengan kelengkapan yang sangat cukup. Ya, makanan cukup, kelengkapan cukup. Tapi bila dia kalah, memang harta rampasan perang itu begitu banyak. Apa yang berlaku? Para sahabat itu sudah mula berkelagak. Itu anak didik Nabi itu anak didik Nabi. Maknanya benda ini kita boleh terima pertelagahan itulah. Asalkan selepas itu kembali kepada Allah dan Rasul. Bertelagah dalam harta rampasan. Ada yang nak pedang sebab dia yang dapat bunuh orang tu. Ada yang nak yang barang-barang tu akhirnya macam nak berpecah, bertelingkah di dalam harta rampasan perang. Tapi mereka ni memang orang berperang kerana Allah betul. Nabi dah tanya dah. Sebab pada ketika tu mereka langsung tak lengkap senjata. Dah terus berkuda 2 ekor je. Yang lain ada yang bawa pelepah tamar. Sebab dia orang bukan nak pergi perang. Dia orang nak pergi hambat kafilah Abu Sufyan. Nak hambat kafilah ni, bawa apa ni? Pelepah tamar lopok-lopok jadi dah. Lompat dah. Ya? Asalnya macam tu je. Tapi Allah mentakdirkan, ya, Abu Jahal datang daripada Mekah bawa 1000 orang tentera yang bersenjata lengkap lawan dengan Nabi, dan Allah tolong mereka kalah, Islam menang dan bertelagak. Para sahabat pula tengok harta yang bertimbun tu. Jadi yas'aluna, mereka iaitu sahabat, iaitu Ahlul Badar. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Kita tak boleh nak kata kat dia orang ni, macam mana pun dia orang telagah, dia semua ahli syurga tuan-tuan. Kita yang baik-baik ni pun tak tentu. Kalau lah baik. Mana maf'ul lebih dia tuan-tuan? Kenapa ka jadi maf'ul lebih? Sebab dhamir muttasil. Ka, siapakah engkau ni? Iaitu